Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi penonton. Terima kasih Auda kerana bersama kami di Rampai Pagi TV. Dan pagi ini saya bersama kru Rampai Pagi berada di Raja Isteri Peranak Saleh Hospital, yang mana kami pagi ini akan membuat pendekatan bersama dengan salah seorang pegawai perubatan mengenai dengan pameran, iaitu mengenai dengan pameran Hari Jantung Sedunia bagi tahun 2011. Jadi telah pun berada di sebelah saya ialah Yang Mulia Dr. Muhammad Izam yang akan menerangkan lebih lanjut mengenai dengan pameran yang diadakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Doktor, kami dari kru Rampai Pagi ingin mengetahui mengenai dengan pameran yang telah pun diadakan, iaitu mengenai dengan pameran Hari Jantung Sedunia bagi tahun 2011. Jadi boleh kiranya Doktor menerangkan mengenai dengan pameran tersebut. Okey, terima kasih. Sebenarnya hari terbuka Pusat Kardiologi Ripas Hospital pada tahun ini kami jalankan selaras dengan Hari Jantung Sedunia 2011, dan ia adalah kelolaan bersama Kementerian Kesihatan Negara Mulia Darussalam dengan Pusat Kesihatan Jerudong Park Klinikal. Ya. Jadi Doktor, kita ingin mengetahui juga apakah pameran ini ataupun Hari Jantung Sedunia ini diadakan setiap tahun? Memang pameran ataupun Hari Jantung Sedunia ini diadakan setiap tahun. Ia mula diselaraskan oleh Kesatuan Jantung Sedunia bermula pada tahun 2000. Jadi tahun ini adalah tahun ke-11 Hari Jantung Sedunia ini diadakan. Jadi sudah 11 tahun, memang orang lama sudah turut gerak. Jadi kita mengetahui apakah tema yang telah disediakan bagi kali ke-11 ini. Okey, tema pada tahun ini adalah satu dunia, satu rumah dan satu jantung. Ya, cantik sungguh. Jadi mestinya ada makna di sebalik satu dunia, satu rumah dan juga satu jantung. Apa sebetulnya? Okay. Memang ada makna. Jadinya kenapa satu dunia? Kerana masalah jantung ini adalah masalah dunia, bukannya masalah tempatan. Pada setiap tahun penyakit jantung dianggarkan menyebabkan 17 juta kematian di seluruh dunia. Jadi ia adalah satu masalah yang membabitkan semua kaum masyarakat, tidak kira kulit, tidak kira bangsa. Kenapa satu rumah? Kerana pada tahun ini Hari Jantung Sedunia memfokus pencegahan penyakit jantung koronari dari rumah. Dari rumah ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah penyakit jantung dari rumah. Pertama, mengawal pemakanan, jadi pemakanan yang sehat. Yang kedua, mencegah ataupun memban merokok di rumah. Yang ketiga, mengamalkan cara kehidupan yang aktif, exercise, berjalan dan sebagainya. Dan yang keempat, kita sendiri harus mengambil berat tentang kesihatan kita. Kita harus proaktif mengambil berat tentang kita punya kolesterol. Jadi mungkin bercek arah doktor, minta cekkan kolesterol, minta cekkan berat badan. Jadi dengan cara sebegini kita pun secara dengan proaktif kita akan terbabit dalam pemeliharaan kesihatan kita sendiri. Jadi kita harus memberikan pemantauan doktor kepada dalam badan kita sendiri dari rumah ya. Memang betul. Dan satu lagi, satu jantung. Kenapa satu jantung? Kerana dalam badan kita hanya ada satu jantung. Jadi mestilah dijaga. Kalau indah habislah dan ada tukar ganti. Betul, tepat sekali. Okay. Jadi sejauh ini doktor, selama sepanjang 11 tahun macam mana sambutan ataupun sokongan dari orang ramai dengan pameran ataupun pemeriksaan yang telah dijalankan? Sebelumnya dijalankan di klinik-klinik dan juga di Ripas Hospital. Macam mana sambutan dan sokongan orang ramai? Alhamdulillah, sambutan orang ramai sangat membanggakan. Yang kami dapati, orang ramai semakin proaktif di dalam kesihatan mereka. Mereka ingin mengetahui tentang kolesterol, tekanan darah, dan mereka juga mempunyai pengetahuan yang lebih baiklah daripada orang dulu-dulu. Pasalnya sekarang ada internet, ada sumber-sumber media yang menerangkan dengan lebih jelas tentang penyakit jantung. Jadi public awareness ataupun pengetahuan orang awam itu tentang penyakit jantung adalah lebih bagus. Dan setiap kali kami membuat hari-hari terbuka sebegini, sambutannya memang baguslah. Jadi macam mana ni peranan bahagian kardiologi di Ripas Hospital ini untuk memberikan
memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai betapa bahayanya sebetulnya penyakit jantung. Ada kadang-kadang doktor, mereka ni menganggap sambil lewat saja, hanya aku sihat dari penyakit dan tidak mau melakukan pemeriksaan kerana takut. Jadi macam mana memberikan kesedaran kepada mereka? Okey, memang penyakit jantung itu mempunyai banyak-banyak risiko. Ada risiko yang boleh kita ubah suai untuk mengurangkan risiko sakit jantung di masa akan datang. Okay? Risiko-risiko yang saya maksudkan adalah seperti berat badan yang tinggi, kolesterol, tahap kolesterol yang tinggi dan tekanan darah yang tidak terkawal. Okay? Jadi memang banyak kaum awam yang memberitahu pada diri saya, saya ada darah tinggi tapi saya tidak rasa apa-apa. Saya ada kolesterol tinggi tapi tidak ada rasa apa-apa. Ini memang betul. Mungkin tekanan darah tinggi itu selalunya tidak membawa apa-apa simptom ataupun apa-apa tanda-tanda yang boleh dirasa. Tetapi dia punya efek itu di masa akan datang. Jadi inilah kami punya tujuan dan kami punya target untuk mengenal pasti risiko-risiko ini dan untuk mengatasi risiko-risiko ini sebelum ianya terlambat. Seperti yang saya katakan, dia punya efek itu di masa akan datang. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun akan datang baru ada efeknya tu. Jadi kalau bis kita ada berat badan yang tinggi atau ada masalah kesihatan atau masalah jantung di dalam keluarga dan ada rasa ragu-ragu, lebih baiklah bawa berjumpa dengan di mana-mana pusat kesihatan untuk mendapat nasihat dan agar mereka dapat membuat pemeriksaan yang tertentu. Jadi doktor, kalau boleh bercerita lebih lanjut lagi mengenai dengan penyakit jantung ini, apakah di antara simptom-simptom ataupun kita mengetahui mereka itu diserang penyakit jantung? Maksudnya adakah ianya disebabkan oleh faktor keturunan ataupun macam mana? Okey, simptom-simptom penyakit jantung, selalunya kalau ada serangan jantung ini selalunya ada sakit dada. Sakit dadanya tu macam seolah-olah ada sesuatu memihit, yang ketanya memihit dada ketani. Kadang-kadang sakitnya tu lari ke tangan, kadang-kadang lari ke leher, kadang-kadang berpaluh-paluh. Kadang-kadang ada juga rasa sesak nafas, kabak-kabak, pening-pening. Ini adalah di antara simptom-simptom sakit jantung. Tetapi harus diingati 50% daripada serangan jantung tidak ada tanda-tanda awal. Dan kebanyakannya pesakit-pesakit yang tidak ada tanda-tanda awal ini, mereka tidak akan menghadiri atau tidak akan datang ke hospital dan mereka punya kesudahannya tidak baguslah. Jadi kami sarankan, sekali lagi saya sarankan, kalau sekiranya ada risiko dan ada tanda-tanda kecil seperti pening-pening dan kalau ada keraguan, bawa saja berjumpa doktor untuk diperiksa. Tentang soalan kita tentang keturunan, memang penyakit jantung ini ada aspek keturunan. Memang ada aspek keturunan. Jadinya seperti yang saya katakan, kalau ada dalam keluarga kita ni ada masalah jantung, saya nasihati bawa tak bercek. Cek jantung kita ni, indah rugi bercek. Dan bercek juga percuma dengan apa yang kita difahamkan. Jadi bagaimana pula mereka yang mungkin terdedah pada asap rokok dan mereka yang merokok, macam mana? Merokok memang salah satu daripada risiko penyakit jantung yang paling tinggi lah. Kalau sekiranya kita merokok, ia bukan sahaja menjejaskan jantung tetapi boleh menjejaskan paru-paru, boleh meninggikan risiko berlakunya angin ahmar atau stroke dan bermacam-macam lagi. Dia juga merokok juga risiko untuk mendapat kanser. Jadi memang pentinglah kita berhenti merokok bagi yang merokok. Jadi nyerang lah untuk tadi yang khusus yang merokok. Dan tadi menakut-nakutkan ni doktor, ini yang benarnya ni risiko yang paling tinggi bagi mereka yang merokok sebagaimana dikatakan oleh doktor tadi. Jadi apa lanjutan daripada pameran yang diadakan ini? Mungkin ada lagi di masa-masa akan datang, apa harapan doktor? Okey. Di pameran ini kami juga ada membuat pemeriksaan kesihatan secara ringkas kepada sesiapa yang berminat. Kami membuat pemeriksaan seperti pemeriksaan tekanan darah tinggi, ada kertas soalan yang kami isi. Sekiranya pesakit tersebut mempunyai banyak risiko, kami akan merujuk pesakit tersebut untuk konsultasi dengan doktor-doktor kami di pusat jantung. Jadi
pesakit-pesakit ini akan menerima ujian yang selanjutnya seperti ujian darah, ujian jantung dan akan dipantau dengan lebih dekatlah. Bagi mereka yang tidak mempunyai banyak risiko, kami akan sentiasa menasihati mereka agar mengamalkan cara kehidupan yang sihat, jangan merokok, exercise selalu, kurangkan berat badan sekiranya berat badan berlebihan sedikit. Kami juga membagi nasihat tentang pemakanan. Harapan kami adalah agar kami dapat membuat hari terbuka macam mana dengan secara lebih besar-besaran lagi lah di masa akan datang, dan agar kami dapat meng-attract atau menjemput lebih banyak orang untuk menghadiri upacara sebegini, dan mungkin membuat jerayawara ke daerah-daerah lain, kerana mungkin kalau orang dari daerah Belait, daerah Temburu apa payah datang kemari. So itulah harapan kami lah di masa-masa akan datang untuk meningkatkan kesedaran orang tentang penyakit jantung koroneri ini dan untuk mendapat pencegahan awal. Baiklah, terima kasih doktor. Sama-sama. Terang jelasnya itu, mudah-mudahan segala harapan yang diciptakan itu orang masa akan datang akan berjaya. Assalamualaikum dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton, demikian tadi rekan saya bersama dengan pendatang, iaitu Yang Mulia Dr. Muhammad Izzah yang akan lebih lanjut mengenai pengirian yang diadakan di Raja Siti Maksudiyah Hospital, iaitu pameran Hari Jantung Sedunia bagi tahun 2021. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang diterangkan di doktor tersebut akan dapat memberikan kesedaran kepada kita semua sebagai individu dan juga guru betapa bahayanya sebetulnya penyakit jantung ini kepada kita semua. Jadi hendaklah kita selalu mengamalkan hidup yang sihat, yang sedang dan menjaga makanan kita. Di mana tema yang telah pun dibuat pada tahun ini iaitu satu dunia, satu rumah dan juga satu hati. Jadi hendaklah kita jaga